Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video yang kedua dalam tajuk homeostasis case. Jadi kita akan teruskan berkenaan dengan homeostasis dalam haiwan. Okey, haiwan seperti kucing dan anjing mempunyai kelenjar peluh, tapi kelenjar peluh mereka hanya terdapat pada tapak kaki. Di kawasan lain tiada kelenjar peluh. Okey, seterusnya, gerak balas haiwan kepada perubahan suhu. Okey, selalu kita melihat kucing menjilat bulu. Okey, mengapa mereka menjilat bulu dan pada waktu bila mereka menjilat bulu? Kita boleh jangka apabila kita tahu situasi ini, tahu fakta ni. Kucing menjilat bulu di badan supaya suhu badannya berkurang. Ini faktanya. Okey, jadi apabila kita melihat kucing menjilat bulu, itu bermaksud suhu dalam badan kucing tersebut tinggi. Sebab berdasarkan fakta, kucing dia akan jilat bulu supaya suhu badan dia berkurang. Maksudnya dia jilat bila suhu badan dia tinggi. Okey. Kemudian, bulu kucing akan menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Bulu kucing ni dia menegak. Dia sama konsep macam bulu roma manusia menegak apabila suhu dalam badan rendah. Okey, kerana bulu yang menegak tu dia akan memerangkap satu lapisan udara, yang mana lapisan udara tu akan bertindak sebagai kawasan yang bersifat penebat, iaitu menghalang daripada udara dalam badan keluar ke persekitaran. Seterusnya, mengekalkan udara pula, mengekalkan haba. Maaf cikgu Okey, cikgu ulang balik. Bulu kucing yang menegak tersebut akan memerangkap satu lapisan udara. Lapisan udara ini akan bertindak sebagai kawasan penebat, yang mana kawasan penebat ini akan menghalang haba yang ada dalam badan kucing keluar ke persekitaran. Seterusnya, anjing menjelikan lidah supaya suhu badannya berkurang. Bukan anjing menjelikan lidah supaya suhu badan saya berkurang. Bukan. Anjing menjelir lidah supaya suhu badannya berkurang. Konsepnya sama macam peluh. Kan cikgu dah beritahu awal-awal tadi, anjing dan kucing, mereka ni ada kelenjar peluh tapi hanya terdapat pada tapak kaki. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepada cicak. Contoh haiwan seterusnya ialah cicak. Cicak mengawal atur suhu badannya apabila suhu persekitaran berubah. Cicak ni dia akan cuba ubah suhu badan dia mengikut suhu persekitaran. Jadi, kalau suhu dekat luar sejuk, suhu sekitar dia sejuk, cicak akan ubah. Akan buat sesuatu supaya suhu dalam badan dia pun sejuk, ikut suhu kat luar. Kalau suhu dekat luar panas, cicak akan melakukan sesuatu. Dalam badan dia akan buat sesuatu supaya suhu badan dia pun panas, sama macam suhu kat luar. Itu dia. Okey. Seterusnya, kalaulah kawasan sekitar cicak tu sejuk, suhu dalam badan dia panas, dia akan buat apa? Aktiviti badan cicak ni dia akan menjadi perlahan. Otot berfungsi pada kadar perlahan. Pergerakan menjadi perlahan. Kadar metabolisme rendah. Seterusnya akan menyebabkan suhu badan dia menurun sampailah sama macam suhu di sekitar. Ini dia. Cikgu ulang balik.
Apabila suhu dekat luar tu sejuk, cicak akan cuba bagi jadi suhu badan dia pun sama macam suhu dekat luar. Apa dia akan buat? Dia akan aktiviti badan dia akan perlahan. Dia bergerak pelan-pelan, dia tak lincah dah. Otot dia berfungsi pada kadar yang perlahan, tak aktif dah. Pergerakan dia perlahan-lahan. Bila pergerakan perlahan-lahan, maka kuranglah haba dihasilkan. Kadar metabolisme rendah. Metabolisme ni selalunya dikaitkan dengan keinginan nak makan lah. Jadi dia tak nak makan sangat, relax, ya kan? Dia tak payah bergerak banyak. Bila tak bergerak banyak, suhu badan menurun. Seterusnya, apabila suhu persekitaran dia tinggi, panas, dia akan cuba ubah suhu badan dia jadi sama panas juga macam kat luar. Dia buat macam mana? Jantung dia akan berdegup dengan cepat. Pergerakan dia akan menjadi lebih pantas. Bila ada pergerakan yang pantas, pergerakan yang banyak, suhu badan akan meningkat. Kadar metabolisme dia akan jadi cepat, jadi lapar. Seterusnya akan menyumbang kepada peningkatan suhu badan dia sehingga sama dengan persekitaran. Seterusnya, haiwan seterusnya ialah siput. Siput khinzir. Kita tahu siput ni bergerak perlahan. Siput, cikgu sebutlah, siput babi kehilangan banyak air melalui penyejatan air di permukaan kulit. Sebab itulah dia ada cengkerang untuk melindungi melindungi kulitnya daripada mengalami penyejatan. Siput babi menghasilkan bendalih dan mencari tempat lembap untuk mengurangkan penyejatan air. Cara dia akan menghasilkan bendalih. Bendalih ni cecair yang pekat. Supaya kadar perubahan daripada fasa cecair jadi fasa gas tu lambat sebab dia pekat. Dan dia juga akan mencari tempat lembap untuk mengurangkan penyejatan air. Jadi kalau kamu nak mencari siput babi waktu tengah hari, cari dekat atas jalan tol, memang tak jumpa lah. Kena cari tempat-tempat yang redup, yang gelap, yang lembap. Di situ ada siput babi. Sebab apa? Dia cuba melindungi badan dia daripada kehilangan air akibat daripada penyejatan. Lebah pula. Lebah mempunyai lapisan kulit yang berlilin. Ingat balik fotosintesis dulu cikgu pernah terang. Ni struktur daun. Lapisan daun yang paling atas sekali kutikel. Ingat, untuk menghalang air. Menghalang air masuk. Berlilin, lilin ni dia tak telap air. Air tak boleh lalu dia. Lebah mempunyai lapisan kulit yang berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spirakel pada badan dia. Dia ada lubang. Dia ada lubang yang dinamakan spirakel pada badan dia. Wap air akan hilang melalui spirakel je. Jadi, lebah akan menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. Tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas, baru terbuka sekali spirakel. Itu cara dia mengawal kehilangan air dalam badan. Itu tengok. Cikgu berhenti setakat ni saja. Lepas ni cikgu akan buat video yang ketiga untuk homeostasis dalam tumbuh-tumbuhan pula. Sekian, terima kasih.